Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, Cikgu Rozilaini untuk subjek biologi tingkatan 4. Pada hari ini kita akan bincangkan berkenaan dengan tajuk pembahagian sel. Subtopik pembahagian sel dan juga kita sel dan mitosis. Sel dalam badan kita sentiasa tumbuh, membahagi dan juga mati. Oleh itu, sel yang mati mesti diganti dengan sel yang baru. Sel badan menghasilkan sel yang baru melalui proses pembahagian sel. Jadi, pembahagian sel ini melibatkan dua peringkat iaitu karyokinesis dan juga sitokinesis. Pembahagian nukleus ataupun peringkat pembahagian nukleus dinamakan karyokinesis dan diikuti dengan pembahagian sitoplasma yang kita panggil dia sitokinesis. Bagi organisma yang menjalankan pembiakan seks, sel badannya terdiri daripada sel soma dan juga sel pembiakan iaitu gamet. Kita perhatikan sel organisma yang terbahagi pada dua iaitu sel soma. Sel soma ini ialah sel badan selain daripada sel gamet. Sel soma ini terhasil melalui proses mitosis yang mengandungi bilangan kromosom diploid iaitu setiap sel mengandungi 2 set kromosom ataupun 2N. Dalam sel soma manusia, 2N ini bersamaan dengan 46. Manakala sel gamet ialah sel pembiakan. Sel gamet ini terhasil melalui proses meiosis. Mengandungi bilangan kromosom yang haploid, iaitu setiap sel mengandungi hanya satu set kromosom ataupun simbol dia N. Dalam sel gamet manusia, N sama dengan 23. Dalam sel diploid, satu set kromosom berasal daripada induk jantan atau kromosom paternal dan satu set lagi adalah berasal daripada induk betina atau kromosom maternal. Kedua-dua kromosom ini mempunyai ciri struktur yang serupa. Jadi kita panggil pasangan ini kromosom homolog. Kromatin ialah kromosom yang menyerupai bebenan halus yang panjang. Kita masuk pula kepada kita sel dan mitosis. Apakah itu kita sel? Kita sel ini merujuk kepada urutan kejadian yang melibatkan penggandaan DNA serta pembahagian sel untuk menghasilkan dua sel anak. Kita sel ini terdiri daripada interfasa dan juga fasa M. Interfasa ini merupakan fasa yang paling panjang dalam kita sel. Fasa ini terdiri pada G1, S dan juga G2. Apa itu fasa G1? Pada peringkat ini, sel membesar, komponen seperti mitokondrion dan juga jalinan endoplasma dihasilkan dalam fasa ini. Protein untuk kegunaan kita sel juga disintesis ketika ini. Pada peringkat ini, nukleus kelihatan besar dan kromosom adalah dalam bentuk kromatin. Fasa S. Dalam fasa S ini, sintesis DNA berlaku dalam fasa S apabila DNA dalam nukleus menjalani replikasi. Setiap kromosom mengganda menjadi dua kromatik seiras yang dikenali sebagai kromatik kembar. Kedua-dua kromatik mengandungi salinan molekul DNA yang sama. Kedua-dua kromatik ini berpaut pada sentroma. Kemudian kita tengok pada fasa G2. Sel terus membesar dan kekal aktif secara metabolik semasa fasa G2. Sel mengumpul tenaga dan membuat persiapan terakhir untuk memasuki peringkat pembahagian sel yang seterusnya. Kemudian kita tengok pada fasa M. Fasa M ini terdiri daripada mitosis dan juga sitokinesis. Mitosis melibatkan profasa, metafasa, anafasa dan telofasa. Peringkat mitosis, kita ingat kata kunci dia adalah P-MAT. Yang pertama ialah profasa. Apa yang berlaku pada peringkat profasa?
Okey, kromatin memendek. Okey, ini pada peringkat ini kromatin memendek dan menebal, kemudian dia kelihatan padat. Setiap kromosom ini terdiri daripada 2 berbenang. Okey. 2 berbenang yang seiras yang kita panggil dia kromatik. Kemudian kromatik kembar ini terikat dengan sentroma. Okey, membran nukleus mula terurai, nukleolus akan menghilang. Sentriol berpindah ke kutub yang bertentangan dan gentian gelendung mula terbentuk. Okey, kemudian kita masuk pada peringkat yang kedua, metafasa. Pada peringkat ini, sentriol berada di kutub sel yang bertentangan. Okey, sini satu, hujung ni satu. Ini kita panggil kutub yang bertentangan. Kemudian gentian gelendung ini menetapkan kromosom berada pada satah khatulistiwa. Kromosom tersusun dalam satu barisan di satah khatulistiwa. Okey, dengan setiap sentroma ini terikat pada gentian gelendung. Okey, metafasa ini berakhir apabila sentroma ini mula membahagi. Okey, anafasa, sentroma membahagi 2 dan kromatik kembar tadi akan mula berpisah. Okey, gentian gelendung yang kita nampak tadi akan mula memendek, mengecut dan kromatik kembar ini tertarik ke kutub yang bertentangan. Anafasa ini akan berakhir apabila kromatik sampai ke kutub sel. Kemudian kita tengok pada peringkat telofasa. Okey, apabila sampai pada kutub yang bertentangan, okey, kita dah nampak ini berada pada kutub yang bertentangan. Okey, apabila sampai di kutub bertentangan, kromatik ini dikenali sebagai kromosom anak. Setiap kutub sel mempunyai set kromosom yang lengkap dan seiras. Kromosom berbentuk berbenang halus kromatin semula, kemudian nukleolus terbentuk semula. Okey, nukleolus terbentuk semula, gentian gelendung tadi akan mula menghilang. Okey, membran nukleus baru terbentuk. Peringkat telofasa ini diikuti dengan sitokinesis. Okey, kita perhatikan, kita nampak kat sini. Okey, dah mula nampak pencerutan. Okey, sitokinesis. Sitokinesis ialah pembahagian sitoplasma yang berlaku sebaik sahaja selepas nukleus terbentuk, iaitu pada akhir telofasa. Bagi sel haiwan, sitokinesis ini berlaku apabila membran plasma mencerut di bahagian tengah di antara 2 nukleus. Okey, sitokinesis dalam tumbuhan pula bermula apabila vesikel yang terbentuk bercantum membentuk plat sel di bahagian tengah sel. Okey, plat sel ini dikelilingi oleh membran plasma baru dan bahan dinding sel baru terbentuk di ruang antara plat sel. Okey, plat sel berkembang ke arah luar sehingga bercantum dengan membran plasma. Pada akhir sitokinesis, gentian selulosa dihasilkan oleh sel untuk menguatkan dinding sel yang baru. 2 sel anak akan terbentuk. Setiap sel anak berkeadaan diploid. Okey, itu sahaja perkongsian berkaitan dengan pembahagian sel dan juga kita sel dan peringkat mitosis. Okey, sekian, terima kasih.